Salam sejahtera bersama saya Priscilla John, ini Ringkas TVS. Penempatan semula pejabat operasi wilayah Shell di Miri merupakan satu langkah positif dalam merancangkan pertumbuhan ekonomi. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, langkah itu melibatkan kira-kira 2,000 pekerja Shell dari Kuala Lumpur termasuk Kota Kinabalu Sabah akan bekerja di Miri. Tambahnya, penglibatan Petroleum Sarawak Berhad Petros kelak juga membolehkan Sarawak menguasai sumber minyak dan gas pesisir pantai. Kerajaan negeri baru-baru ini menyerahkan pajakan perlombongan minyak bagi 2 blok iaitu di Adong Kecil Barat dalam kawasan Miri dan satu lagi dalam kawasan Engkabang Selatan Marudi kepada Petros. Sebagai strategi bagi menyekat kemasukan pendatang secara haram dalam negeri, Ops Jala akan dilancarkan beberapa hari lagi sekaligus menghalang penularan jangkitan COVID-19 dari negara luar. Maka kes positif dari pendatang tanpa izin ini masih satu ancaman yang besar yang kita perlu kawal. Maka tindakan seperti saya yang telah beritahu dulu, kita akan melancarkan Operasi Jala beberapa hari akan datang sebagai satu langkah supaya kita dapat menyekat jumlah parti yang masuk ke Sarawak, dan dengan itu kita mengharapkan juga kes positif dari parti dapat dikurangkan. Katanya Sarawak telah menyaksikan detik-detik sukar yang berkaitan kehadiran pendatang tanpa izin, termasuk kes 4 pendatang wanita positif COVID-19 yang melarikan diri dengan menaiki bas. Namun mereka berjaya ditangkap di Entikong, berdekatan sempadan Malaysia-Indonesia di Tebedu. And these people are very, very irresponsible. So we have to take a very drastic action to make sure this party. And we are not only taking action against party themselves, we are going into those who facilitate their entry into Sarawak and kemudian are not able to control. Sementara itu, JPBNS turut berusaha menangani isu permasalahan pusat kuarantin yang terhad di daerah Sibu. Jawatankuasa di Sibu berusaha sedaya upayanya menentukan tempat kuarantin cukup, dan kalau sedaya upaya itu salah usaha telah dibuat pun tidak dapat, then we look at reducing the flight. At the moment we maintain the flight as it is. Menurut beliau, pihaknya masih memantau keadaan di daerah tersebut, memandangkan terdapat sebilangan rakyat yang cuba mengambil kesempatan menggunakan penerbangan ke Sarawak melalui Sibu untuk mengelak daripada kuarantin di hotel, oleh kerana daerah itu tidak mempunyai pusat kuarantin yang mencukupi. Tegas beliau, tindakan itu sangat berbahaya susulan dari seorang kes positif COVID-19 di Bintulu yang merupakan seseorang menjalani kuarantin di rumah. Kerana kita mendapati ada juga orang Sarawak pintar, kerana dia tahu Sibu tidak cukup bilik hotel. Jadi kalau terbang melalui Sibu, masuk Sarawak through Sibu, the probability for them to get home quarantine is very high. Jadi kita ada data-data menunjukkan itu. It's very dangerous because we have a case in Bintulu di mana dia was given home quarantine. Seorang pemuda warga Indonesia diberkas bersama 3 kg syabu dan 19,516 pil ekstasi bernilai lebih RM700,000 di jalan tepi Bukit Sungai Pauh Serian pada petang Sabtu. Suspek yang berusia 19 tahun itu ditangkap sekitar jam 4 petang oleh pasukan polis dari Batalion 11 PGA Batu Kawah semasa membuat rondaan Op Benteng. Pemeriksaan lanjut telah menjumpai satu beg galas di tempat duduk belakang kereta tersebut yang berisi 7 bungkusan kekuningan. 3 daripada bungkusan mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran berat kasar seberat 3 kg. Manakala 4 lagi bungkusan pula mengandungi pil-pil disyaki pil ekstasi berwarna biru, coklat dan merah jambu berjumlah 19,516 biji dengan anggaran berat 7.9 kg.
Anggaran jumlah rampasan keseluruhan adalah bernilai RM720,480 Malaysia. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Penularan pandemik COVID-19 merupakan satu cabaran luar biasa dan ini memberi tekanan yang agak berat kepada pasukan polis Sabah dan Labuan. Hazani Ghazali berkata, mereka tidak dapat menafikan perkara tersebut dan mereka bersyukur dengan kehadiran pasukan penguat kuasa lain seperti Angkatan Tentera Malaysia dan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang memberi kerjasama rapat kepada mereka. Hazani turut mendedahkan hampir 1,000 anggota dan pegawai polis di Sabah serta Labuan telah menjalani kuarantin kendiri sama ada kerana dijangkiti COVID-19 atau kontak rapat pesakit yang disahkan atau disyaki. Justeru beliau mengingatkan orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard bagi membantu pihak berwajib melandaikan lekuk COVID-19 di negara ini. Bertemu kembali. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan memastikan portfolio khas yang menguruskan hal ehwal pelajar luar kampus ditubuhkan di semua universiti awam. Kata Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, kementeriannya melalui kerjasama semua universiti awam dan Majlis Perumahan Universiti Malaysia telah mengorak langkah bagi memastikan unit atau portfolio khusus pengurusan rumah sewa siswa ditubuhkan. Cadangan berkenaan adalah antara 11 agenda diusulkan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jun lepas untuk memartabat serta memperkasakan mahasiswa institusi pengajian tinggi. Katanya lagi, satu garis panduan komprehensif bagi meningkatkan tahap kecekapan tadbir urus hal ehwal pelajar luar kampus juga sedang dibangunkan pihaknya. Kementeriannya turut berhasrat untuk memantapkan fungsi kad metrik pelajar sebagai kad pelbagai guna yang turut berfungsi sebagai kad debit dan dilengkapi dengan kemudahan lain seperti e-wallet. 2021 akan menjadi tahun yang menarik. Itu kata Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Norza Zakaria mengenai perancangan awal yang akan melibatkan Malaysia selaku tuan rumah beberapa kejohanan utama tahun depan. Jelas Zakaria, terdapat beberapa penelitian yang perlu dilakukan di kala dunia masih belum bebas daripada pandemik COVID-19. Fokus akan terarah kepada kejohanan yang menawarkan mata kelayakan ke Sukan Olimpik Tokyo selain aksi pemanas badan sebelum Sukan SEA Hanoi 2021. Dalam masa yang sama, Norza menjelaskan bahawa Persatuan Badminton Malaysia tetap dengan pendirian untuk menghantar skuad negara menyertai kejohanan penutup musim di Thailand pada bulan Januari. Norza percaya prosedur operasi standard yang ditetapkan tuan rumah itu sudah cukup meyakinkan untuk skuad negara beraksi di sana. Jawatan Kuasa Penganjur Sukan Para ASEAN Vietnam mencadangkan 11 sukan untuk dipertandingkan di edisi ke-11 Sukan Dwi Tahunan yang bakal berlangsung dari 17 hingga 23 Disember 2021 di Hanoi, Vietnam. Sukan yang dicadangkan ialah olahraga, badminton, renang, pingpong, catur, powerlifting, bokia, judo, golball, tenis berkursi roda dan memanah. Presiden Persekutuan Sukan Para ASEAN APSF, Mejan Osov Bavilai dalam satu kenyataan dikeluarkan berkata, bilangan sukan itu dikemukakan semasa mesyuarat eksekutif Maya di ibu pejabatnya di Bangkok, Thailand. Pengesahan dan pengendorsan ke atas bilangan dan jenis sukan yang akan dipertandingkan bakal diketahui pada mesyuarat Lembaga Pengelola BOG yang dijadualkan pertengahan Januari 2021. Bavila yang juga Setiausaha Agong Jawatan Kuasa Paralimpik Thailand juga berkata, Sukan Para ASEAN 2021 akan berlangsung di sekitar Stadium Nasional Maidin dalam daerah Nam Tu Liem. Bavilai juga mendedahkan anggota Exco APSF juga meminta penganjur mengeluarkan langkah-langkah dan prosedur operasi standard khusus mengenai COVID-19 termasuk saringan dan proses kuarantin bagi tujuan memastikan keselamatan dan kesihatan peserta terjamin sebelum dan semasa sukan.
Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Priscilla John, salam hormat dan jumpa lagi.